Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syukrin Aidil bin Muhammad daripada kumpulan AAP 2438B. Hari ini saya akan membuat satu pembentangan mengenai pengenalan mengenai pakaian tradisional Melayu iaitu baju Melayu dan baju kurung. Pakaian melambangkan keunikan budaya, adat resam dan mencerminkan peradaban sebuah bangsa. Pakaian akan terus menjadi keperluan asas dan menjadi salah satu warisan yang istimewa dalam masyarakat budaya Melayu serta menjadi perhatian kepada seluruh dunia. Setiap agama dan bangsa mempunyai pakaian tradisional masing-masing seperti baju Melayu merupakan pakaian lelaki Melayu dan ia terdiri pada dua jenis iaitu baju Teluk Belanga dan cekak musang. Baju ini biasanya dipakai semasa menghadiri majlis-majlis ataupun perkahwinan kedua-dara dan juga menunaikan solat Jumaat. Selain itu, ia juga amat sesuai dipakai pada hari raya dan juga majlis-majlis rasmi seperti kedua-dara dan solat Jumaat yang dipakai bersama samping dan songket. Jika kita singkap kembali sejarah, baju Melayu bermula sekitar 700 tahun yang lalu. Ia dipercayai diperkenalkan oleh Sultan Muhammad Shah yang kaya dengan falsafah dalam berbusana di zaman Empayar Melaka dahulu. Pada ketika itu, Sultan menghendaki orang Melayu mempunyai satu baju penampilan khusus bagi mendapatkan satu bangsa yang mempunyai satu identiti. Tidak seperti baju atas angin yang dipakai oleh pedagang Arab dan pedagang India pada ketika itu. Menurut Prof. Madya, Datuk Paduka Dr. Muhammad Rusli Saludin, Timbalan Dekan Pengajian Siswazah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi Universiti Perguruan Sultan Idris, UPSI, pada zaman Melaka dahulu, baju Melayu dipakai dan direka bentuk agak singkat dan ketat seperti baju yang dipakai oleh pesilat. Namun, kini evolusi terus berlaku dan rekaan baju Melayu bermula dengan setiap pengubah suaian mendapat izin dan persetujuan daripada Sultan. Baju yang pada mulanya ketat dan singkat berubah longgar dan labuh seperti yang kita pakai pada hari ini. Walaupun berubah, tujuan penghasilan baju Melayu masih tetap sama iaitu dipakai oleh lelaki Melayu melambangkan identiti bangsa dan bukan sekadar menutup aurat. Malah, cara baju tradisional ini dikenakan bukan sebarangan tetapi mempunyai falsafah unik dan tersendiri. Seperti yang terdapat dalam budaya Melayu, cara kita bertutur, kita perlakuan adalah sangat berhemah dan ini juga diterjemahkan dalam cara pemakaian. Terdapat dua rekaan yang saya sebut tadi iaitu baju Melayu cekak musang dan baju Melayu Teluk Belanga. Istilah cekak musang ini berhubung kait dengan pola lingkaran leher baju. Cekak tinggi ataupun leher tegak empeng leher. Pengertian cekak musang merangkakkan imej alami untuk leher baju yang bercekak tinggi 2.5 cm melingkari leher. Ukuran ditentukan oleh lingkaran bulat yang dibuat daripada ibu jari yang bertemu dengan hujungnya. Baju ini diperkenalkan di Johor ketika pemerintahan Sultan Ibrahim ibni Sultan Abu Bakar. Baju Teluk Belanga pula diperkenalkan di Teluk Belanga iaitu di Singapura dan tersebar luas sebagai ciri khas Johor, khususnya pada abad ke-19. Ia juga dikatakan sebagai sejenis pakaian lelaki yang dikatakan telah direka sendiri oleh Sultan Abu Bakar pada tahun 1866 untuk meraihkan pemindahan daripada ibu negeri Johor dari Teluk Belanga di Singapura ke Johor Bahru. Walau bagaimanapun, istilah ini akhirnya menjadi ciri khas masyarakat Melayu hingga disebut selengkapnya sebagai baju Melayu. Perbezaan utama kedua-dua jenis rekaan ini adalah pada butangnya iaitu baju Melayu cekak musang mempunyai 5 butang. 5 butang tersebut mempunyai maksud yang tersendiri. 5 butang tersebut melambangkan 5 rukun Islam dan 2 butang yang berada di atas merujuk kepada 2 kalimah syahadah dan kesemua 5 butang tersebut membawa maksud solat 5 waktu. Baju Melayu Teluk Belanga pula mempunyai satu butang tunggal yang membawa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Persamaan kedua-dua jenis ini adalah jumlah poket iaitu mempunyai 3 poket. 1 poket di atas dan 2 poket di bawah. Ketiga-tiga poket ini merujuk kepada iman, ihsan dan Islam. Walaupun begitu, terdapat juga baju Melayu yang mempunyai 7 butang. Jenis baju Melayu ini dikatakan dipakai oleh golongan bangsawan. 7 butang ini membawa erti 7 lapisan langit dan bumi dan 7 tingkat syurga dan neraka.
Perhasilan 7 butang ini dikatakan bertujuan untuk sentiasa memperingatkan golongan bangsawan kepada Allah yang Maha Esa. Kita beralih kepada baju kurung. Baju kurung adalah berasal daripada negeri Johor juga. Pakaian ini melambangkan pakaian tradisional kaum wanita Melayu. Baju kurung dikatakan telah wujud 200 tahun yang lalu. Baju kurung dikatakan hasil kreatif Sultan Abu Bakar, iaitu Sultan Johor pada ketika itu. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahawa baju kurung telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Baju kurung dikenakan oleh wanita-wanita di Melaka pada ketika itu. Pada zaman pemerintahan Sultan Abu Bakar, baju kurung adalah menjadi pakaian rasmi bagi wanita. Zaman pemerintahan tersebut pada ketika itu telah dikatakan telah maju. Oleh sebab itu, pakaian-pakaian rasmi di istana dan pejabat-pejabat kerajaan diperkenalkan. Hal ini termasuklah ketika acara rasmi dan protokol di istana. Pada ketika ini, baju kurung ditambah dari segi perhiasannya bagi menambahkan keagungannya. Kebanyakan baju kurung diperbuat daripada kain sutera yang halus dan lembut. Baju kurung masa kini telah ditambah dengan manik dan disulam dengan benang berwarna emas bagi perhiasan pula. Motif warna juga digunakan bagi membuat corak pada pakaian baju kurung. Baju kurung kini dijadikan pakaian rasmi kerajaan Malaysia yang telah dipakai oleh kaki tangan di jabatan-jabatan kerajaan dan juga kaki tangan swasta. Baju kurung dijadikan sebagai pakaian kebangsaan di Malaysia. Semua etnik di Malaysia juga telah dilihat memakai baju kurung walaupun di mana sahaja berada. Sebagai kesimpulannya, apa yang menyedihkan pada hari ini adalah ilmu dan falsafah tentang pemakaian sebenar baju Melayu langsung tidak diketahui oleh kebanyakan orang pada hari ini. Malah, rekaan baju Melayu dan baju kurung telah dihakis dan diubah suai tanpa sebarang falsafah, membuatkan ia kelihatan seperti baju yang tiada identiti, apatah lagi hendak melambangkan budaya Melayu. Perkara ini perlu disebarkan agar orang Melayu sendiri lebih mengenali dan menghayati sendiri lantas mempraktikannya dalam kehidupan seharian. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama diberi Nurlisa Azrina binti Juini daripada AP243-8B. Berdasarkan tajuk kita pada hari ini iaitu membudayakan pemakaian baju tradisional dalam kalangan masyarakat Malaysia. Saya akan menceritakan tentang pernyataan permasalahan daripada topik tersebut. Seperti yang kita ketahui, tradisi bakal berubah dan akan terus-menerus berubah untuk memberikan definisi baru daripada apa yang telah kita dapat daripada zaman dahulu. Oleh itu, produk-produk yang bakal dihasilkan juga akan terdedah kepada perubahan kerana perlu menerapkan ciri-ciri yang baru supaya produk tersebut akan terus relevan untuk masa kini. Kerana masyarakat Melayu yang bersifat dinamik dan terbuka, perubahan pemakaian juga akan mencerminkan budaya dan cara hidup orang Melayu tersebut. Dengan itu, identiti masyarakat Melayu akan terus-menerus berkembang. Perubahan fashion di kalangan masyarakat Melayu menandakan perubahan toleransi dan nilai dan tahap pemikiran setiap individu tersebut berbeza-beza. Ini berlaku kerana masyarakat Melayu muda di Malaysia telah mengkaji kemungkinan global dalam bidang ekonomi, teknologi dan pengetahuan semasa. Pada zaman dahulu, seperti yang kita tahu, baju kurung atau baju Melayu dipakai untuk memperlihatkan identiti orang Melayu itu sendiri. Perkahwinan transetnik juga telah mengubah secara fizikal ciri-ciri khas yang diterapkan oleh masyarakat orang Melayu. Dengan itu, perubahan keadaan sekeliling juga telah menjadi salah satu faktor perubahan ciri-ciri tersebut. Masalah bermula apabila kreativiti dan kemodenan menghadapi stigma dari adat dan tradisi, maka telah menghentikan perkembangan kreativiti tanpa kita sedar bahawa adat itu sendiri adalah campuran daripada banyak budaya. Dengan mempertahankan hanya pada nilai-nilai sentimental
yang tertentu, kita telah gagal untuk memahami erti sebenar perubahan tersebut berlaku. Akibatnya mungkin telah memberikan tafsiran yang berbeza hanya untuk digunakan dalam konteks masa. Sebagai contoh, baju kurung moden adalah campuran nilai estetika yang mungkin bertentangan dengan konsep kecantikan tradisional. Reka bentuk baharu yang hanya menggabungkan beberapa elemen-elemen sahaja untuk menampung konteks semasa pada masa kini akan mempunyai tafsiran yang berbeza bagi maksud kecantikan tradisional itu sendiri. Kesimpulannya, kajian ini akan mengenal pasti elemen-elemen yang terdapat dalam reka bentuk baju kurung, baju Melayu atau erti kata lainnya baju tradisi Melayu yang mempunyai konotasi budaya yang serupa pada masa dahulu, dan untuk memastikan bagaimana reka bentuk tersebut menggambarkan identiti masyarakat Melayu serta secara keseluruhannya, kajian ini akan bertujuan untuk membudayakan semula pemakaian baju tradisional tersebut sebagaimana kita mengetengahkan dan mengangkat pemakaian baju batik di kalangan pada masa kini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahirul Darus bin Zaro Azni dari grup AAP 2438B. Saya akan membentangkan 3 perkara dalam kajian ini, iaitu yang pertama adalah objektif kajian, dan yang kedua dapatan kajian, dan yang ketiga kesimpulan. Untuk yang pertama, objektif kajian, sebenarnya tujuan utama pengkaji rasa terpanggil untuk melakukan kajian ini adalah untuk mencapaikan objektif berikut. Dalam kajian kami terdapat 4 objektif yang kami tekankan, iaitu yang pertama adalah memahami pendekatan penggunaan baju Melayu dan baju kurung di kalangan penjawat awam, pelajar sekolah dan mahasiswa di Malaysia. Seterusnya, mengenal pasti kegerapan penggunaan baju Melayu dan baju kurung di kalangan penjawat awam, pelajar sekolah dan mahasiswa di Malaysia juga. Dan yang ketiga, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh penjawat awam, pelajar dan mahasiswa berkaitan dengan penggunaan baju Melayu dan baju kurung. Dan yang keempat, mengenal pasti penerimaan penjawat awam, pelajar sekolah dan mahasiswa berkaitan dengan penggunaan baju Melayu dan baju kurung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah binti Rosman dan saya akan mengupaskan 2 kajian artikel yang telah kami temui. Jadi artikel yang pertama bertajukkan Di Sebalik Sejarah Baju Melayu yang ditulis oleh Hafizah Izzahani. Jadi dalam artikel ini beliau mengatakan bahawa baju Melayu dimulakan sekitar 700 tahun dahulu dan dipercayai diperkenalkan pada zaman Empayar Melaka oleh Sultan Muhammad Shah. Jadi Sultan mahukan orang Melayu berbaju Melayu untuk mempamerkan identiti orang Melayu kepada pedagang asing yang datang ke Melaka pada ketika itu. Walau bagaimanapun, rekaan baju Melayu ini mengalami evolusi dan diubah suai atas persetujuan Sultan. Dari berbaju sendat dan seluar singkat, bajunya menjadi sedikit longgar dan labuh. Seperti kehendak Sultan Muhammad, pemakaian baju Melayu oleh orang lelaki bukan sekadar menutup aurat, tetapi ianya juga menjadi lambang identiti bangsa. Cara penggayaan baju Melayu juga sebenarnya mengandungi falsafah tersendiri. Orang Melayu sangat berhemah apabila bertutur kata dan perlakuan mereka, malahan pemakaian membawa pemaksudnya tersendiri. Secara tidak langsung, orang Melayu telah mendidik generasi muda melalui pemakaian. Baju Melayu mempunyai 2 rekaan, iaitu cekak musang dan juga teluk belanga. Baju cekak musang butangnya 5 dan teluk belanga pula butangnya ada 1 saja. Ini juga mempunyai falsafah tersendiri. Jadi, berbutang 5 merujuk kepada 5 rukun Islam dan 2 butang di atas bermaksud mengucap 2 kalimah syahadah dan sembahyang 5 waktu. Jadi, jika kita buang jumlah butang ini, ia tidak cukup untuk menegakkan rukun Islam dan benda ni tidak tercapai lah kalau
butang tu tak cukup. Ia tidak menunjukkan atau tidak melambangkan apa-apa maksud. Jadi untuk baju Teluk Belanga yang mempunyai satu butang, ini menunjukkan bahawa Tuhan Yang Esa ataupun Tuhan yang satu. Jadi selain itu, memakai baju Melayu mesti dilengkapi dengan samping, dan juga pemakaian samping juga membawa maksud yang lain-lain untuk orang yang sudah berkahwin ataupun yang masih bujang. Jadi untuk mengenal pasti, lelaki yang sudah berkahwin mesti di bawah lutut sampingnya, namun untuk orang yang bujang sampingnya mestilah di atas lutut. Kalau orang yang dah kahwin memakai samping singkat, itu tandanya dia hendak menambah isteri. Jadi kita teruskan kepada artikel yang kedua. Artikel ini yang bertajuk Kepentingan Berbaju Melayu kepada Masyarakat Melayu, yang ditulis oleh Syamim Kamaruzaman. Jadi di sini beliau ada menjelaskan bahawa orang Melayu hanya orang semangat berbaju Melayu pada hari raya saja. Jadi kenapa perkara ini terjadi? Selalunya sebab orang lebih rela memakai kemeja ataupun kurta kerana ia sangat mudah dan simple untuk dipakai. Jadi beliau ada mengatakan dua poin, iaitu satu, kepentingan berbaju Melayu ini ialah ia melambangkan identiti orang Melayu. Sudah sinonim baju Melayu dengan orang Melayu. Terpampang nama Melayu apabila diambil untuk menamakan baju ini sendiri. Baju Melayu ini juga sudah berabad diwarisi oleh keturunan nenek moyang orang Melayu, bahkan sebelum Malaysia terbentuk lagi. Nombor dua, baju Melayu sebagai pakaian rasmi di acara rasmi negara. Baju Melayu berwarna hitam dengan kain songket bersulam dengan benang emas dianggap satu bentuk pakaian rasmi, dan pakaian rasmi diperlukan semasa acara-acara rasmi negara, terutamanya orang-orang yang sangat formal seperti sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Duta Malaysia membentangkan kelayakan mereka kepada ketua negara asing untuk dikehendaki untuk memakai baju hitam Melayu. Baju Melayu berwarna putih dipakai oleh kerabat diraja Malaysia apabila berkabung lulus hari ahli keluarga diraja. Jadi di sini kita dapat konklusikan bahawa baju Melayu ini sangat penting dan sangat ditekankan bahawa baju Melayu ni melambangkan dan atau menjadi simbol orang Melayu. Jadi mengapa kita tidak memakainya setiap hari? Pada pendapat saya, masa di zaman persekolahan dulu, guru-guru perempuan tidak menjadi masalah memakai baju kurung, tetapi guru-guru lelaki lebih cenderung kepada memakai kemeja. Salah satu sebabnya kerana mereka ia dipercayai baju kemeja menjadi lebih mudah dan sangat simple, juga sangat segak untuk dipakai berbanding baju Melayu. Bukannya tidak segak, tetapi sangat rumit kerana banyak elemen yang perlu dikenakan: baju, seluar, samping dan juga songkok. Jadi pada mereka pakaian Melayu ini sangat rumit dan mereka prefer sesuatu yang lebih mudah untuk dipakai dan juga tidak panas. Jadi sekian sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Hai dan Assalamualaikum. Nama diberi Anis Khalida binti Amir Hamzah daripada AP 2438B. Jadi untuk topik hari ini iaitu membudayakan pemakaian baju tradisional Melayu, saya akan membentangkan bahagian saya iaitu metod kajian yang dijalankan untuk mendapatkan data dalam kajian ini. Okey, kita teruskan dengan metod kajian iaitu kami telah menjalankan dua metod kajian iaitu instrumen pertama adalah daripada data yang didapati daripada perpustakaan, artikel kajian dan juga keratan akhbar. Jadi untuk
Data yang didapati daripada perpustakaan atas talian ini telah diambil daripada perpustakaan UiTM, Perpustakaan Universiti Malaya dan sebagainya. Jadi, daripada data-data tersebut kami telah mengulas dan membuat rumusan terhadap elemen-elemen yang terdapat dalam baju tradisional Melayu. Untuk instrumen yang kedua adalah daripada metod borang kaji, borang soal selidik. Untuk borang soal selidik ini, kami telah menggunakan bahasa yang mudah dan mencapai tahap kepada responden yang akan menjawab soal selidik ini. Borang soal selidik yang kami telah gunakan adalah berbentuk Google Form, dan Google Form ini telah diedarkan kepada masyarakat setempat ataupun rakan-rakan kami yang merupakan antara pelajar sekolah, mahasiswa atau mahasiswi dan penjawat awam ataupun swasta. Kami telah mengumpul sebanyak 94 responden. Okey. Borang soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu bahagian A, bahagian B, bahagian C dan juga bahagian D. Untuk bahagian A adalah terdiri daripada untuk kita mengetahui demografik responden. Untuk bahagian B pula adalah untuk kami mengetahui pemilikian ataupun keberadaan responden mempunyai atau tidak baju tradisional Melayu. Manakala bahagian C adalah untuk melihat kekerapan individu-individu ini dalam memakai baju tradisional Melayu dalam kehidupan seharian mereka. Dan juga bahagian D adalah untuk menerima pendapat ataupun ideologi mereka, adakah mereka bersetuju untuk menggunakan baju tradisional Melayu atau membudayakan kembali baju tradisional Melayu ini dalam norma seharian mereka. Jadi, untuk data-data tersebut ini, kami telah menggunakan skala 4 poin, skala Likert 4 poin untuk mengetahui selesa atau tidak, terima atau tidak, bersetuju ataupun tidak. Seterusnya, untuk dapatan kajian, saya akan membentangkan tentang dapatan kajian yang membudayakan pemakaian baju tradisional Melayu dalam kalangan masyarakat Malaysia. Kajian ini dianalisa berdasarkan jawapan daripada 3 kategori, iaitu pertama, pelajar sekolah, kedua, mahasiswa atau mahasiswi, yang ketiga adalah penjawat awam ataupun swasta. Individu ini terbabit kerana mereka adalah golongan-golongan yang diwajibkan memakai baju tradisional Melayu ataupun baju batik dalam kehidupan seharian mereka. Untuk mendapat hasil dapatan yang sahih, 2 instrumen digunakan untuk membuat kajian ini. Yang pertama adalah soal selidik. Soal selidik ini digunakan untuk menentukan peningkatan daripada segi minat, pemahaman dan penguasaan daripada kedua-dua aspek. Dan yang kedua, analisa menggunakan dokumen. Analisa ini akan menumpukan pada aspek pengetahuan tentang budaya pemakaian baju tradisional Melayu itu sendiri. Dapatan kajian yang melalui borang soal selidik untuk memperolehi data pengenalan ideologi dan penerimaan terhadap budaya pemakaian baju tradisional Melayu. Kertas kerja ini menggunakan soal selidik yang diedarkan kepada individu daripada pelajar sekolah, mahasiswa, mahasiswi dan penjawat awam atau swasta menggunakan Google Form, iaitu dalam bentuk atas talian. Dari soal selidik ini terbahagi kepada 4 bahagian. Bahagian A merupakan data mengenai demografi responden. Didapati 81.7% daripada responden yang melakukan soal selidik ini terdiri daripada kalangan wanita berbanding lelaki. Selain itu, kebanyakan responden berumur 19 hingga 25 tahun yang merupakan pelajar mahasiswa ataupun mahasiswi suatu universiti. Seterusnya, sebanyak 51.1% daripada responden mempunyai pendapatan bandar dan selebihnya tinggal di luar bandar. Bagi bahagian B pula, soalan pada bahagian ini menyoalkan tentang keberadaan atau peningkatan terhadap baju tradisional Melayu. Ideologi responden mengenai reka bentuk baharu baju tradisional Melayu dan kadar keselesaan pemakaiannya.
Ternyata kesemua responden memiliki baju tradisional Melayu mereka sendiri, dan kebanyakan mereka mempunyai baju Melayu dan baju kurung mengikut negeri masing-masing, diikuti dengan baju kurung moden, baju kebaya dan lain-lain. Seterusnya, kajian diteruskan dengan kadar keselesaan responden menggunakan baju tradisional Melayu yang dimiliki, dan sebanyak 71% responden selesa memakai busana yang dimiliki. Tambahan pula, kajian dilakukan dengan menyiasat penerimaan responden mengenai baju Melayu yang telah dimodenkan mengikut fashion semasa. Sebanyak 41.9% daripada 93 responden mengatakan mereka selesa dan menerima dengan baik ideologi mengenai baju moden ini. Antara pendapat yang dilontarkan oleh responden rata-rata menerima dengan baik selagi baju tradisional Melayu ini masih mengekalkan ciri-ciri kesopanan, reka bentuk yang mampan sesuai dengan peredaran masa mengikut syariah dan tidak melampau. Bagi bahagian C pula, soalan yang lazim diajukan adalah untuk mengetahui kekerapan responden membudayakan pemakaian baju tradisional Melayu, dan soal selidik ini terbahagi kepada 3 kategori berbeza. Untuk kategori pertama adalah terdiri daripada kalangan pelajar sekolah harian ataupun asrama. Berdasarkan analisa yang dijalankan, sebanyak 80.8% responden telah mengenakan baju batik sebagai baju rutin ataupun rasmi di sekolah masing-masing. Tambahan pula, pelajar-pelajar sekolah ini rata-rata kerap menggunakan baju tradisional Melayu sebagai pakaian harian sekolah, pakaian untuk urusan rasmi, dan pakaian semasa kelas persediaan yang dijalankan sewaktu persekolahan bagi pelajar berasrama. Untuk kategori kedua adalah terdiri dari kalangan mahasiswa atau mahasiswi di Institut Pengajian Tinggi. Berdasarkan analisa yang dijalankan, mahasiswa atau mahasiswi ini rata-rata kerap menggunakan baju tradisional Melayu sebagai pakaian untuk urusan rasmi sahaja. Untuk kategori ketiga adalah terdiri daripada kalangan penjawat awam. Berdasarkan analisa yang dijalankan, sebanyak 81.2% responden telah mengenakan baju batik sebagai baju rutin atau rasmi di tempat masing-masing. Tambahan pula, penjawat awam atau swasta ini rata-rata kerap menggunakan baju tradisional Melayu sebagai pakaian untuk urusan rasmi seperti mesyuarat dan pakaian harian semasa bekerja. Seterusnya, bahagian D pula, soalan yang diajukan adalah untuk mengetahui penerimaan responden mengenai budaya pengenalan pakaian tradisional Melayu sebagai satu norma baharu dalam pakaian seharian. Dan soalan selidik ini juga terbahagi kepada 3 kategori berbeza. Untuk kategori pertama, terdiri dari kalangan pelajar sekolah harian dan asrama. Berdasarkan analisa yang dijalankan, pelajar-pelajar sekolah ini sebulat suara bersetuju dalam membudayakan baju tradisional Melayu sebagai pakaian harian sekolah, pakaian untuk urusan rasmi dan pakaian semasa kelas persediaan yang dijalankan selepas waktu persekolahan bagi pelajar berasrama. Untuk kategori kedua adalah terdiri dari kalangan mahasiswa di Institut Pengajian Tinggi. Berdasarkan analisa yang dijalankan, kebanyakan mahasiswa ini bersetuju untuk membudayakan kembali baju tradisional Melayu sebagai pakaian untuk urusan rasmi sahaja. Untuk kategori ketiga, terdiri daripada kalangan penjawat awam dan swasta. Berdasarkan analisa yang dijalankan, penjawat awam dan swasta ini rata-rata bersetuju untuk membudayakan kembali baju tradisional Melayu sebagai pakaian untuk urusan rasmi seperti mesyuarat dan sebagainya. Kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini dapat menyuarakan pendapat dan pandangan serta penerimaan dari kalangan pelajar sekolah dan mahasiswa dan juga penjawat awam serta swasta dalam membudayakan kembali baju tradisional Melayu. Sejurus itu, individu ini memainkan peranan yang sangat penting dalam mengekalkan tradisi pakaian tradisional
daripada lapuk di zaman. Selain itu, banyak pandangan turut dilontarkan daripada responden mengenai baju tradisional Melayu. Antara pandangannya ialah kita seharusnya mengekalkan tradisi Melayu agar identiti dan imej negara kita tidak dijajah atau diubah semata-mata untuk mengikut peredaran zaman yang semakin pesat. Dan kita sebagai warga Malaysia seharusnya terus mempraktikkan pemakaian baju tradisional Melayu untuk terus memartabatkan di mata dunia. Seterusnya, dapatan kajian melalui kajian dokumen. Kostum Melayu mempunyai keunikan yang tersendiri. Dari aspek pola reka bentuknya, sudah jelas bahawa ia terdiri dari panel-panel geometri yang dicantumkan dengan lurus, teratur dan tidak banyak potongan. Fabrik yang digunakan dari kain tenunan yang dihasilkan oleh penenun-penenun tempatan dengan warna dan corak motif yang tersendiri. Cara pemakaiannya agak ringkas, dengan mengikat, memulas, menyelit dan sebagainya secara spontan. Dari segi ragam hiasnya, keseluruhan motifnya berilhamkan alam semula jadi. Penuh perlambangan dengan teknik-teknik dan buatannya yang berbagai telah menjadikan kostum tradisional Melayu sentiasa unggul dan berseri. Keaslian dan keindahan kostum Melayu semakin pudar popularitinya akibat dari perubahan gaya hidup masyarakat Melayu, khususnya selepas kemasukan pengaruh barat. Kostum Melayu mengalami perubahan daripada segi berbagai aspek. Umpamanya penggunaan fabrik sehinggalah kepada cara pemakaiannya. Di antara pakaian yang masih bertahan sehingga kini ialah baju Melayu, baju kurung, kebaya dan sarung. Namun demikian, apa yang jelas hanya aspek reka bentuk sahaja yang masih kekal, sedangkan kaedah pembuatan fabrik yang digunakan, ragam hias serta cara pakainya sudah berubah. Berbagai jenis fabrik buatan manusia yang digunakan untuk menjadikan baju tersebut dengan corak dan ragam hias kontemporari. Hiasan atau sulaman tidak lagi sama dengan yang digunakan pada zaman dahulu. Pakaian tradisional Melayu yang digayahkan pada hari ini adalah merupakan kesinambungan kostum Melayu yang di mana ia mengalami beberapa perubahan berbanding dari ciri-ciri asal kostum tersebut. Walau bagaimanapun, pemakaian kostum Melayu masih kekal dalam upacara tertentu seperti majlis-majlis rasmi, khususnya yang berkaitan dengan adat istiadat istana. Tapi bezanya masih dapat dilihat dari beberapa aspek seperti kualitinya lebih kasar, warna-warna agak keterlaluan dan motif yang lebih besar. Akhir sekali, untuk kesimpulan bagi kajian kami ini adalah pakaian melambangkan keunikan budaya, adat resam dan mencerminkan sebuah bangsa. Pakaian akan terus menjadi keperluan asas dan menjadi salah satu warisan yang istimewa dalam mencorakkan budaya masyarakat Melayu serta menjadi perhatian dalam perkembangan dunia. Masalah bermula apabila kemodenan dan kreativiti terhadap stigma dari adat dan tradisi, maka menghentikan perkembangan kreativiti tanpa kita sedari adalah bahawa adat itu sendiri adalah campuran dari banyak budaya. Dengan mempertahankan hanya pada nilai-nilai sentimental, kebanyakannya telah gagal memahami erti sebenar sesuatu perubahan tersebut. Akibatnya mungkin telah membentuk satu budaya yang berbeza hanya untuk memenuhi keperluan semasa. Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti elemen-elemen semasa yang terdapat dalam reka bentuk baju kurung dan baju Melayu, atau erti kata lainnya, baju tradisi orang Melayu yang mempunyai konotasi budaya yang serupa pada zaman dahulu, untuk memastikan bagaimana reka bentuk tersebut menggambarkan identiti masyarakat Melayu sekarang. Secara keseluruhannya, kajian ini bertujuan mengembalikan atau keseluruhannya yang membudayakan semula pemakaian baju tradisi Melayu tersebut, seperti mana pemakaian baju batik yang diketengahkan dan diangkat menjadi pakaian rasmi di kalangan masyarakat pada zaman kini. Kesimpulannya, hasil dapatan kajian ini dapat menyuarakan pendapat dan pandangan serta penerimaan
dari kalangan pelajar sekolah, mahasiswa atau mahasiswi dan penjawat awam atau swasta dalam membudayakan kembali baju tradisional Melayu. Apa yang menyedihkan adalah ilmu dan falsafah tentang pemakaian sebenar baju Melayu langsung tidak diketahui oleh kebanyakan orang pada hari ini. Malah rekaan baju Melayu kini semakin menghakis dan diubah suai tanpa sebarang falsafah, membuatkan ia kelihatan seperti baju yang tiada identiti. Apatah lagi hendak melambangkan budaya Melayu. Perkara ini perlu disebarkan agar orang Melayu terutamanya lebih mengenali dan menghayati budaya sendiri, lantas mempraktikkannya dalam kehidupan. Sejurus itu, individu ini memainkan peranan yang sangat-sangat penting dalam mengekalkan tradisi pakaian tradisional daripada lapuk di zaman. Kita seharusnya mengekalkan tradisi Melayu agar identiti dan imej negara kita tidak lagi dijajah atau diubah semata-mata untuk mengikut peredaran zaman yang semakin pesat. Dan kita sebagai warga negara Malaysia seharusnya terus mempraktikkan pemakaian baju tradisional Melayu untuk terus memartabatkan di mata dunia. Sekian, terima kasih.